warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi kita telah pun lepasi tajuk dhamir muttasil. Okay, jadi kita masih lagi perbahasan tentang ma'rifah iaitu bahagian dhamir. Jadi sebelum ni kita telah bincangkan tentang dhamir mustatir wujuban, mustatir jawazan, kemudian dhamir baris, muttasil dan munfasil. Kemudian dalam dhamir munfasil terbahagi kepada marfu', mansub dan juga majrur. Kemudian munfasil juga, okey, wa yanqasimu munfasil. Jadi kita telah sampai pada page yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqasimul munfasilu illa marfu'in wa mansubin. Dan terbahagi dhamir munfasil kepada marfu' dan juga mansub. Okey, jadi fal marfu' maka marfu' dhamir itu ada ithna asyarata kalimatan. Ada 12 kalimat. Iaitu apakah 12 kalimat itu? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Fakul wahidin. Jadi kenapa dia kira 12? Sebab sepatutnya ada 14 lah kan. Tapi apabila dia kira antuma tu merujuk kepada kedua-dua lelaki dan juga perempuan. Sama juga dengan huma, lelaki dan perempuan. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. Maka setiap daripada dhamir-dhamir ini, hadhihi dhamair, kembali kepada semua itulah ana sampailah hunna, idza waqa'a apabila dhamir tersebut pada permulaan percakapan, iaitu dia akan jatuh sebagai mubtada. Wa ana rabbukum wa nahnul warithun. Jadi syahid kita ialah ana dan juga nahnu, yang di mana kedua-dua mereka ini jatuh sebagai mubtada dan i'rab dia mabni lah. Okey, contoh dhamir munfasil, dhamirun munfasilun marfu'un. Ataupun kita i'rab dhamirun barizun munfasilun. Okey, sebab dia bila disebut baris, maksudnya dia nyata pada baris struktur ayat itulah. Okey. Jadi dhamirun barizun munfasilun mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada. Sama juga dengan nahnu mabni ala dham fi mahalli rafa' mubtada. Al-warithun khabar, rabbukum khabar. Begitu juga anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadirun tu khabar dia lah. Kemudian bahagian ini bahagian yang pertama lah untuk yang dhamir baris. Okey, jadi sebelum ni bincang pasal dhamir baris yang mutasil. Okey, sekarang ni dia cerita pasal munfasil, dhamir baris munfasil. Okey, bahagian yang kedua. Yang pertama tadi marfu', yang kedua ialah mansub. Okey. Jadi yang mansub ni ithna asyarata kalimatan juga, 12 kalimat iaitu iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha. Okey. Iyahuma, iyahum, iyahunna. Okey, dia kira 12 kerana huma dan juga kuma merangkumi kepada lelaki dan wanita. فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به. Maka kesemua ini dhamir yang dinyatakan sebentar tadi la takunu tidak jadi melainkan sebagai maf'ulun bihi. Iaitu contohnya iyyaka na'budu. Jadi kita i'rab iyya na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu tu fa'il dan juga fa'il lah. Fa'il dia nahnu. Cumanya
Iyaka dia jadi maf'ulun bihi untuk dhamir fa'il dan fi'il yang sebelah dia lah. Kiranya maf'ulun bihi dia duduk di hadapan. Jadi ada perbeza pendapat cara i'rab iyaka. Ada sebahagian mereka dia ceraikan iya ni jadi dhamir, ka sebagai khitab. Harfu khitabin. Merujuk kepada mudzakkar. Namun insya-Allah boleh lihat sendirilah macam mana cara i'rab dekat. Dan ada sebahagian mereka juga i'rab secara keseluruhan terus. Maksudnya dia i'rab terus ni. Penuh. Iyaka dia i'rab terus satu kotak terus. Dhamir, baris, munfasil, mabni ala. Contohnya kum, sukun fi mahalli nasab maf'ul bihi. Okay. Jadi yang kalau cerai tu mungkin dia iyaka, ada yang i'rab iyaka tu sebagai dhamir, kum ila khitab, harfu khitabin. Jadi kalau yang ni dhamir kita i'rab dhamirun barizum munfasilun mabni ala mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ul bihi. Okay. Alright. Kemudian dia kata contoh iyyaka na'budu iyyakum kanu ya'buduna. Okay. Mata amkana an yu'ta bidhamiri muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Jadi ini satu kaedah lah yang kalian boleh hafal. Iaitu ni dia. Dia dah tunjukkan titik ni kan. Itu kaedah yang sangat penting lah. Boleh hafal. Tulis kaedah tu. Okay. Jadi mata bila mana amkana harus. Boleh. Yu'ta yang di mana harus didatangi dengan dhamir secara muttasil. Fala yajuzu maka tidak boleh yu'ta didatangi bihi dhamir tersebut munfasilan secara munfasil. Okay, jadi bila mana boleh datang muttasil, jadi muttasil ni tak boleh. Okay, contoh fala yuqal maka tidak boleh dikatakan pada contoh kumtu qama ana. Salah. Sebab apa? Kita boleh datangkan kumtu, kenapa nak datangkan qama ana pula? Okay. Wala fi dan tidak juga pada fi ukri muka. Okay. Ukrimu iyaka. Okay. Jadi ukrimu ni ana. Lah dia punya ni. Ka ni maf'ulun bihi. Kepada ukrimu tu. Jadi sekiranya ka tersebut boleh datang dalam muttasil. Jadi kita tak boleh datangkan iyaka. Okay, sebab mana? Sebab apa? Sebab kan kita boleh datangkan muttasil. Kenapa datangkan munfasil? Illa melainkan. Jadi dia ada pengecualian. Nahwu contoh. Salnihi wa kuntuhu. Okay, apakah dhabit yang kita dapat lihat pada contoh ini? Iaitu salnihi dia kategori fa'il yang berhajat kepada dua maf'ul. Okay, kuntuhu pun kuntuhu bukan dua maf'ul. Kuntuhu sebabnya dia akhawat kana. Okay. Jadi salnihi ialah merujuk kepada berhajat kepada fa'il. Mana-mana fa'il yang berhajat kepada dua maf'ul maka boleh. Okay, boleh kita ceraikan dia. Sama ada kita nak sambung macam ni boleh. Kan, ya ni satu, hi ni satu, sambung. Ataupun kita nak ceraikan. Ceraikan salni, lepas tu iyahu. Kuntu tu iyahu. Okay. Jadi yang kun ni untuk merujuk kepada akhawat kana. Jadi kaedah ni bertepatan selama mana dia tidak
merujuk kepada fi'il yang berhajat kepada dua maf'ul ataupun akhwat kana. Fayajuzu, maka harus. Okey, maka harus ni untuk istisna ni lah. Maka harus faslu, memisahkan. Aidan nahwu, contoh salnihi iyyahu wa kuntuhu. Okey, jadi dia merujuk kepada kita boleh nak sambung dan kita boleh juga untuk ceraikan. Nama pun dia tulis yajuzu. Okey. Kemudian wa alfadhu dhamairi. Alfadhu dhamairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Jadi lafaz dhamir yang telah dinyatakan sebelum ini, kulluha kesemuanya mabniyun mabni. Ya, dhamir kan mabni. La yadhharu, tidak nyata, fiha pada dhamir tersebut, i'rabun, isim yang mu'rab. Tak ada. Kemudian kita sambung kepada fasal alam. Okey. Jadi al-alamu daw'ani. Alam terbahagi ataupun alam dua jenis, iaitu syakhsiyun dan juga jinsiyun. 1, 2. Syakhsiyun wa huwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Syadqama wa Qarna. Jadi syakhsiyun, okay, syakhsiyun merujuk kepada sesuatu yang diletakkan kepada sesuatu bi'ainihi, dengan zat sesuatu tersebut, yang di mana la yatanawalu, tidak merujuk, tidak berkemungkinan merujuk kepada ghairahu, selain syai'in. Syai'in itulah contohnya Zaid. Okay, jadi lafaz Zaid ialah ma. Okay. Zaid ialah ma, sesuatu yang di mana diletakkan kepada syai'un. Okay. Zaid ialah lafaz yang di mana Zaid tersebut diletakkan kepada syai'un. Di Zaid ni ialah, seseorang ni ialah syai'un lah. Okay. Bi'ainihi, yang di mana merujuk kepada zat Zaid ini. Okay. Merujuk kepada manusia ni lah. Yang di mana la yatanawalu, tidak merujuk kepada Zaid yang lain. Tidak merujuk kepada manusia yang, contohnya ni, manusia ni nama dia Muhammad. Jadi bila kita sebut Zaid, dia hanya merujuk kepada yang ni, tidak merujuk kepada selain daripada manusia yang ni. Okay. Sama juga dengan Fatimah. Makkata, yang di mana kita sebut Makkata, merujuk kepada Masjidil Haram yang terletak pada Mekah tu lah. Okay, nama tempat. Kemudian jinsiyun. Di pembahagian yang kedua ialah alam jinsi. Wahwa, jinsi ni ma wudi'a li jinsin minal ajnasi ka usamata li asadin wa thu'alata li tha'labi wa thu'alata li dhi'bi wa ummi iryatin li aqrabi. Jadi jinsi ni ialah ma, sesuatu, iaitu minal alfaz, lafaz-lafaz yang diletakkan untuk satu jenis daripada jenis-jenis yang banyak. Contoh macam Usamah. Okay. Jadi lafaz Usamah ialah merujuk kepada satu jenis daripada pelbagai singa yang wujud dalam dunia ni lah. Okay. Contoh Usamah, contohnya dia merujuk kepada warna macam ni, warna macam ni. Jadi dia satu jenis lah daripada banyak-banyak. Kiranya dia lebih khusus daripada asad. Sama juga dengan Thu'alah, Ummi Iryatin. Okay, jadi ini semua adalah nama. Contoh Thu'alah ni untuk Tha'lab.
Okay, Zu'ala untuk serigala. Ummi Iryatin untuk kalajengking. Okay. Alright. Jadi itu ialah perumpamaan dia lah. Jadi kesimpulan daripada alam ni ada dua jenis, iaitu syakhsiyun. Dia merujukkan kepada sesuatu yang tak memang tidak dia tidak merujuk kepada selain daripada ain zat tu sendiri. Zaid. Jadi dia merujuk kepada manusia yang bernama Zaid, rupa macam ni. Namun kalau jinsi ialah merujuk kepada satu jenis daripada pelbagai jenis yang wujud pada alam ni lah. Kemudian wahwa, jadi penambahan berkenaan dengan alam jinsi ni, wahwa fil makna kan nakirati li'annahu syai'un fi jinsihi fataqulu li kulli asadin ra'aitahu hadha usamatu muqbalan ataupun muqbilan. Dia kata jinsi ni, wahwa merujuk kepada alam jinsi, fil makna pada maknanya, kal nakirati, dia seperti nakirah. Li'annahu, kerana apa dia serupa macam nakirah tu? Kerana alam jinsi ni syai'un, dia merangkumi pada jenisnya. Okay, maksudnya bila kita sebut usamah, contohnya dalam dunia ni ada berpuluh-puluh asad lah kan. Namun bila kita sebut usamah, dia mungkin merujuk kepada segompolan yang rupa macam ni daripada banyak-banyak. Jadi secara maknanya kita lihat dia ni seperti nakirah lah, kerana dia tu merangkumi pada jenis usamah ini. Fatakulu, maka kamu berkata pada semua jenis Allah SWT, semua jenis asad, ra'aitahu, daku melihatnya, hadha ini, usamatu muqbilan. Ini iaitu asad telah, ialah usamah. Jadi ini ialah usamah. Sehingga ini ialah usamah muqbilan, hal keadaan dia tu menghadap. Habis cerita tentang alam yang di mana dia terbahagi pada dua jenis tu lah. Okay, sekarang ni pembahagian alam dari sudut kunyah, nama dan juga laqab. Okay, jadi alam, وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. Terbahagi juga alam ini kepada isim, kunyah dan juga laqab. Isim ni nama lah, memang nama betul. Contoh macam Zaidin wa Usamah. Kiranya syakhsun ataupun jinsun tu lebih kepada isim lah. Okay, semuanya yang ni dengan ni, semua banyaknya isim. Sebab nama kan. Namun kalau kunyah pula dan juga laqab ni dia merujuk kepada gelaran. Namun apakah membezakan kunyah dengan laqab? Kunyah ialah didahului dengan abu ataupun ummu. Contohnya Abu Hurairah, kalau ummu Ummul Mukminin dan sebagainya lah. Namun kalau laqab ni contohnya Zainul Rijal, Zainuddin, okay, Hujjatul Islam dan lain-lain lagi. Jadi dia bagi ta'rif satu persatu. Falismu, maka isim, kama masalna, seperti mana yang kami telah buat contoh. Kazaidin, seperti Zaid dan Usamah. Wa kunyatu, kunyah pula. Yang kedua, masutira bi'abin au ummin. Sesuatu yang didepani dengan abin ataupun ummin. Abi Bakrin, seperti Abi Bakrin, Umi Kasum ataupun Kusum, wa Abi Harthi di Asadi, wa Iryatin li Aqrabi. Jadi Abi Harith ni salah satu jenis gelaran untuk Asad, gelaran singa. Ummi Iryatin ni gelaran untuk ataupun satu kunyah untuk sejenis kalajengking. Okay, jadi untuk contoh Iryatin,
Mana tadi? Abi Harith tu mungkin ada juga pada kunyah. Okay. Walaqab. Yang ketiga, walaqabu. Okay. Masy'ara. Ataupun asy'ara ataupun usy'ira bi raf'ati musammahu. Okay. Sesuatu yang dirasakan ataupun dimaklumkan. Okay. Sesuatu yang dimaklumkan dengan ketinggian perkara ataupun manusia yang dinamakan. Okay. Sesuatu usy'ira dimaklumkan bi raf'ati ketinggian musammahu yang dinamakan dengannya. Okay. Hu ni kembali pada ma. Sesuatu yang dimaklumkan ataupun dirasakan bi raf'ati musammahu. Contohnya seperti ke Zainul Abidin atau bi do'atihi ataupun dengan dia punya sifat lah. Seperti apa tu? Battata wa anfin naqati. Okay. Jadi saya jaranglah dengar yang ni. Mana? Ni. Tapi umumnya laqab ni dia tidak di nama gelaran yang famous lah kesimpulannya. Wa idza ijtama'a ismu wa laqabu wajaba ta'khirul laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsahi. Apabila berhimpun nama dan juga laqab, maka mana satukah kita perlu dahului? Iaitu jawapannya wajaba. Wajib kita takhir melewatkan dia punya laqab, gelaran dia. Contohnya Bukhari kan. Bukhari ialah laqab. Bukan nama sebenar Imam Bukhari, Muhammad bin Idris. Okay. Itu Syafi'i. Ataupun saya tersilap. Tak apa, yang penting kita takhirkan laqab tersebut. Contoh, Ja'a Zaidun, Zainul Abidin. Okay, jadi Zaid ialah isim, nama manusia. Zainul Abidin tu gelaran kepada Zaid. Jadi Zainul Abidin perlu kita lewati. Wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi. Dan adalah laqab tersebut mengikut bagi isim fi i'rabihi pada i'rabnya. Jadi Zaidun tu fa'il marfu', jadi Zaidun tu pun akan marfu' juga. Bila dia sebut tabi'an, dia merujuk kepada tawabi' yang empat tu lah. Iaitu kita akan i'rab Zaidun tu sebagai badal ataupun ataf bayan. Okay. Illa melainkan idza kana adalah kedua-duanya mufradaini mufrad. Fayajibu idhafatul ismi ila laqab. Okay, melainkan kalau kedua-duanya mufrad, iaitu yang di mana lafaz contohnya ini mufrad, ini pun mufrad. Tak ada perkataan selepas dia. Jadi ketika dua-dua tu mufrad, yajibu idhafatul ismi ila laqabi. Maka hukum dia wajib kita idhafahkan, sandarkan isim itu kepada laqab. Contoh nahwu Sa'idu kurzin. Okay. Wala tartiba baina kunyati wal ismi wala baina kunyati wal laqabi. Tidak ada susunan. Okay. Di antara kunyah dan juga isim, dan tidak ada juga susunan di antara kunyah dan juga laqab. Okay. Jadi kalau berhimpun kunyah dan isim, boleh je nak dahulukan mana satu, Abu Hurairah ke ataupun Abdul Rahman sebagainya. Contohnya lah, wala baina, dan tidak ada susunan juga antara kunyah dan juga laqab. Contoh kunyah apa ni? Laqab sama mak, contoh kunyah dia Abu Hurairah. Laqab dia apa?
Contohnya Zainal Abidin. Boleh kita dahulukan Zainal Abidin, Abu Hurairah. Okey, jadi ini pembahagian yang kedua lah untuk alam. Sekarang pembahagian yang ketiga, iaitu wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin. Wa yanqasimul alamu aidan ila mufradin wa murakkabin, dan terbahagi alam juga kepada mufrad dan juga murakkab. Mufrad iaitu seperti Zaid dan Hindin. Okay? Hindin. Mufrad ni maksudnya kalimat tunggal lah, satu perkataan sahaja. Wal murakkabu, dan murakkab ada salah satu aqsam, 3 bahagian. Yang pertama murakkab idhafi, murakkab mazji, murakkab isnadi. Murakkab idhafi seperti kal Abdillahi, Abdirrahmani wa jami'ul kuna. Okay. Murakkab idhafi iaitu bila sebut murakkab dia merujuk kepada sesuatu yang tersusun. Idhafi secara sandaran. Okay. Susunan yang disandar. Sesuatu yang disusun secara penyandaran. Contohnya, abad dengan lafaz Allah. Secara sandar yang di mana tidak ada merujuk kepada makna lah. Maksudnya makna yang fi'il ke ataupun sebagainya lah. Okay, sandar semata-mata. Abdullahi, okay, Abdurrahmani. Dan kesemua kuna, kesemua apa ni lah, kunyah Abu Hurairah dan sebagainya. Kemudian yang kedua pula, murakkab mazji. Murakkab mazji ialah satu lafaz. Okay. Murakkab ialah sesuatu yang tersusun. Mazji, kalau kita faham mazji ni ialah dia, contoh kan kita lihat hadara ni asalnya kalau kita tunggal dia ialah merujuk kepada fi'il madi. Maut merujuk kepada isim kan. Jadi dia ialah penyandaran secara penyapu kalimat yang berbeza. Okey. Contoh ba'ala baka. Okey. Ba'ala ni merujuk kepada Allah SWT. Tak ingat maksud ba'ala. Tapi dia ada makna kalimat sendirilah. Okey. Sama juga dengan ni. Siba waihi. Okey. Jadi penyampuran ini contoh ataupun kalau kita secara mudahnya contoh macam syah alam. Okay. Syah dengan alam. Jadi syah alam ialah penyampuran yang daripada dua kalimat yang berbeza lah. Maksudnya tidak ada kaitan ataupun makna dia agak sangat tidak merujuk kepada apa-apa. Namun penyampuran mereka ni merujuk kepada satu individu ataupun satu objek, tempat yang khusus lah. Contoh Hadramaut merujuk kepada satu tempat yang terletak di Yaman. Okay. Sibawai. Penyampuran Siba dengan Waihi ialah merujuk kepada seorang manusia, ulama yang bernama Sibawai. Kemudian wa murakkabun isnadiyun. Murakkab isnadi. Okay. Jadi murakkab isnadi ialah sesuatu yang disusun secara penyandaran musnad dan musnad ilaih. Okay. Contohnya baraka nahruhu. Okay. Jadi baraka nahruhu ni seolah-olah kita lihat dia ni fi'il. Dia ni fa'il. Jadi dia penyandaran yang seolah-olah yang ni musnad. Ni musnad ilaih. Namun dia tidak merujuk kepada, sebenarnya kalau perkataan yang bersandar ni dia tak merujuk kepada fi'il fa'il ni sebenarnya. Dia merujuk kepada nama tempat.
Okay, sama juga syabaqarnaha. Dia merujuk kepada satu kawasan. Misal kata satu rumah, satu tempat. Okay, sama juga dengan ni. Jadi, murakkab isnadi yang di mana disusun secara bentuk isnadi musnad dengan musnad ilahi ni ialah bahagian ni lah, alam ataupun sejenis alam yang susunannya sebegini. Okay? Jadi kita maklumi alam terbahagi kepada dua untuk pembahagian ini, mufrad perkataan tunggal satu kalimat ataupun murakkab itu satu jenis, murakkab idhafi penyandaran semata-mata, murakkab masji penyampuran daripada dua perkataan yang sangat berbeza, dan juga murakkab isnadi penyandaran secara musnad dan musnad ilahi. Okay, itu sahaja. Wallahu ta'ala alam.